Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Kita bertemu pada siri yang ke-13 daripada pembacaan kitab Marhaban Ya Ramadan. Ahlan kepada semua. Saya nampak ada Hamimah Musan, Bazid Aziz, Habibah Abdul Aziz, Galid Sprit, Nur Azzah, Elvira, Ummu Usama, Zimah Don, kemudian Zahara Alias, Neni Ros, Hardi Suhaimi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana suara saya pada pagi ini? Adakah jelas? Adakah internet saya okey? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Saya mohon maaf jika apa tidak jelas, jika suara tak jelas, jika video sangkut, mohon maaf. Namun feedback daripada sahabat-sahabat adalah diharapkan moga-moga kita dapat meneruskan pertemuan kita pada malam ini. Kita berada pada tajuk berkenaan tentang sunnah-sunnah ketika mana berada di bulan Ramadan. Kita berada pada muka surat yang ke-77. Ahlan kepada semua. Lalu Kak Zahra Alias kata daripada Perak Tengah jelas. Galid Sprit kata daripada Senawang jelas. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. JB jelas kata Hamimah Musan. Dan juga daripada Bandar Tenggara terang dan jelas. Syukur. Kak Zainul Rafa kata typing pun jelas. Mariyati kata jelas. Khatijah kata jelas. Terima kasih. Hasiyah Nun pun kata jelas. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi maklum balas. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Kak Habibah Kristal Clear daripada laman Azaliyah Nilai Impian. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tiba pada muka surat yang ke-77. Terima kasih Ummu Usama yang mana kongsikan muka surat 77 pada siri yang ke-13 ini. Lalu kita telah belajar antara sunnah adalah bersegera berbuka. Sunnah yang kedua yang kita nak belajar hari ini adalah makan sahur. Kata penulis buku pada muka surat yang ke-77, terima kasih Siha telah share, terima kasih. Bagaimana yang lain? Mohon kepada yang baru join untuk bantu share, untuk bantu kongsi, untuk bantu sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Maka di sini kata penulis buku, di antara perkara-perkara yang berhubungan dengan makan sahur, yang pertama adalah hukum makan sahur adalah sunnah. Ianya bukan sekadar makan biasa, tidak. Ianya adalah sunnah. Meskipun dalam keadaan kenyang. Lalu walaupun tengah kenyang ni, sebab malam tadi makan lewat, sunnah makan sesuatu. Kenapa? Sebab hukum makan sahur adalah sunnah. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i berdasarkan sabda Nabi SAW. Ada dua riwayat yang dikongsikan di sini. Riwayat yang pertama, riwayat Bukhari dan Muslim. Tasahharu sabda Nabi. Bersahurlah kalian. Kenapa? Fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu adanya keberkatan. Maka itu kelebihan dia. Maka walaupun kenyang, sunnah untuk makan sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua riwayat adalah riwayat daripada Ibnu Majah. Sabda Nabi SAW, Ista'inu binaumin nahari ala qiyamil lail
wa bi akli sahuri ala siyamin nahar. Rawahu Ibn Majah. Sabda Nabi SAW, bersahurlah kalian kerana sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkatan. Ada keberkatan dalam makan sahur. Minta maaf. Sabda Nabi, bantulah puasa kalian dengan cara tidur di siang hari. Maksudnya bukanlah sepanjang siang, tidak. Maksudnya adalah ketika mana nak bangun malam, berehat sedikit pada waktu siang, yang dipanggil qailulah. Qailulah maksudnya tidur sebentar pada waktu siang, sama ada sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Okey. Lalu sabda Nabi, tidurlah di waktu siang agar dapat bangun beribadah pada malam hari, dan dengan makan sahur supaya kamu dapat berpuasa dengan sempurna, dengan elok pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka di sini para ulama berbeza pendapat. Adakah pada waktu itu kalau dah kenyang sunat makan ataupun tak makan? Kerana sunat berhenti sebelum kenyang, lalu dah kenyang, kenapa nak makan lagi? Maka Imam Ramli punya pendapat, kalaulah dah kenyang maka tak sunnah. Itu pendapat Imam Ramli. Namun pendapat majoriti para ulama Syafi'i bahawa walaupun kenyang, makan sedikit. Kerana begitu banyak yang Nabi sebut tentang keberkatan ketika mana makan sahur. Maka ini adalah perbincangan tentang adakah sunat bila dah kenyang makan sahur. Lalu daripada riwayat-riwayat yang kita baca, ianya adalah sunat. Imam Ramli kata tidak sunat. Okey, B. Apakah perbezaan bila kita sebut sahur ataupun suhur dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Melayu semua sama. Apakah itu sahur, sin tu baris atas, dengan suhur? Kata penulis buku, sahur adalah makanan. Makanan yang dimakan pada waktu itu dipanggil sahur. Ada pula suhur adalah makan di waktu malam yang terakhir. Penghujung betul-betul malam dipanggil suhur. Itulah beza di antara sahur dan suhur daripada sudut bahasa. Perbincangan yang seterusnya, daripada bila kau boleh makan sahur? Adakah mesti 5 minit sebelum azan baru boleh makan? Lepas sebelum tu tak dikira sahur. Daripada bila yang dikira pada waktu itu adanya dikira sahur? Maka kata penulis buku, waktu makan sahur menurut mazhab Syafi'i adalah setelah berlalunya separuh malam, setengah malam. Lalu bila berlalunya separuh malam, setengah malam, maka pada waktu itu dah bermulanya waktu sahur. Adapun niat kita dah belajar, niat boleh mula daripada maghrib. Niat boleh mula daripada maghrib. Tapi makan sahur itu bila berlalunya separuh malam. Namun afdalnya apa? Dan yang lebih afdal adalah mengakhirkan makan sahur sampai batas tidak terlalu dekat dengan waktu subuh, dan dianjurkan daripada situ tentang imsak. Lalu apakah yang afdal? Contohnya imsak. Okey, imsak ni apa? Imsak ni lebih kurang kita nampak di situ 15 minit sebelum subuh. Contohnya subuh pukul 6. Kita ambillah pukul 6 subuh. Lalu banyak mana masa yang kita perlu makan? Contohnya kita ni makan banyak ataupun kita ni kunyah perlahan, kita perlu makan selama setengah jam. Contohnya ada mula dengan buah, kemudian makan berat, kemudian pencuci mulut, kemudian nak minum dulu, kemudian ada air panas kat hujung, kita nak setengah jam. Kita nak setengah jam. Lalu berhenti sebelum imsak. Maksudnya 15 minit sebelum subuh kita nak berhenti. Sebab imsak sunat. Walaupun boleh sahaja makan sampai 5:59, 1 minit sebelum azan, boleh sahaja makan, tak ada masalah. Namun kita nak afdalnya berhenti 15 minit sebelum subuh, yang dalam fiqah dikenali sebagai imsak. Dalam hadis dia taklah sebut 15 minit. Dalam hadis disebut kadar bacaan beberapa puluh ayat, Nabi akan berhenti. Dan dikenali sebagai imsak, dianggarkan lebih kurang 15 minit. Maka 15 minit bererti 5.45 dah tak makan. Tapi kita makan setengah jam. Maka mulalah makan sahur daripada 5 suku. Kalau mulalah makan sahur daripada 5 suku, kemudian 5.45 berhenti untuk imsak, dan kemudian dah tak makan dah selepas itu. Itu yang terbaik. Bukannya bila kita belajar dalam kitab fiqah, lewatkan makan sahur, lalu dia betul-betul lewat 5.59 baru nak makan.
5.59 baru nak makan. Lepas tu dia tak dapat makan banyak, disalahkan. Apalah, kata lewatkan makan sahur. Tapi macam mana nak makan banyak kalau dah lewatkan ni? Sebenarnya lewatkan makan sahur pada kadar yang disebutkan tadi, tolak imsak, ambil kira berapa banyak yang mana diperlukan untuk makan. Kalau makan setengah jam, kalaulah, jangan kata, oh kena makan setengah jam ya Ustaz sahur. Jangan begitu. Saya tak disebut pun kena makan setengah jam waktu sahur. Saya kata kalaulah waktu yang dimakan adalah setengah jam, ambil setengah jam. Kalaulah waktu yang dimakan 15 minit, maka mulalah makan sahur 5.30. Kerana 5.45 dia akan berhenti. Itu penerangan dia. Okey. Adakah kalaulah minum air seteguk dikira dapat pahala sahur? Ukuran makan sahur iaitu meskipun hanya dengan minum seteguk air, dapat pahala sahur, dapat keberkatan bersahur. Atau hanya dengan satu suap makanan. Dan yang lebih utama adalah makan sekali kurma, rutab. Rutab adalah kurma segar. Ataupun apa jua jenis kurma yang lain seperti mana yang dibincangkan waktu berbuka. Afdalnya bersahurlah juga dengan kurma. Kalaulah boleh 3 biji. Kalaulah tidak, maka sekurang-kurangnya sebiji. Bukalah puasa dengan, bersahurlah dengan kurma juga. Okey. Apakah hikmah dianjurkan makan sahur? Yang pertama, untuk memperkuatkan tubuh tak kala berpuasa. Itu antara hikmahnya kata para ulama. Yang kedua, nak melawan adat istiadat ahlul kitab yang mana Yahudi dan Nasrani puasa namun mereka tak bersahur. Sebab itulah kita digalakkan untuk bersahur. Okey, ini dua dah sunnah kita belajar. Bersegera berbuka, yang kedua adalah bersahur. Apakah sunnah yang ketiga? Memberi makan orang yang berbuka puasa meskipun hanya sebiji kurma, dan yang lebih afdal jika sampai kenyang. Lalu ini tajuk yang baru, sunnah yang ketiga. Lalu dalam memberi makan orang berbuka puasa, kalaulah beri sebiji kurma seteguk air dah dapat pahala. Kalaulah dia bagi itu pun dapat pahala. Tapi daripada sudut afdalnya banyak mana? Maka dalam hadis kita nampak Nabi sebut afdalnya sampai kenyang. Afdalnya sampai kenyang. Tetapi kalaulah kita tak ada kemampuan nak bagi makan sampai kenyang, jangan tinggalkan yang sekurang-kurangnya bagi makan walaupun sebiji kurma. Lalu azam, boleh kita bagi makan ketika mana orang nak berbuka puasa. Kalaulah kita tak ada sesiapa nak bagi, maka kita bagilah pada jiran-jiran setiap hari. Bagi dalam bekas, dalam tempat yang mana dia tak perlu pulangkan. Janganlah bagi dalam bekas yang mahal-mahal. Bekas tu je harga RM5,000. Lalu dia pun terima dalam keadaan dia tak suka. Kenapa bagi bekas mahal? Lepas tu nak pulang balik, bekas, takkanlah nak pulang kosong. Dia pun segan. Takkanlah nak pulang kosong. Dalam keadaan pada waktu itu mungkin dia ada sebarang masalah. Maka dia pun nak pulang dalam keadaan berisi. Padahal sebenarnya dia pada waktu itu tak mampu ataupun ada sebarang kesulitan. Maka bagilah dalam bentuk bekas yang tak perlu dipulangkan. Beli banyak sikit bekas plastik tu ataupun apa jua bekas dan berikan kepada jiran. Kalaulah kita tak tahu nak bagi pada siapa, bagi pada jiran. Rumah depan, rumah belakang, rumah kiri kanan, bagi makan orang berbuka. Afdalnya sampai kenyang, sekurang-kurangnya adalah sebiji kurma ataupun seteguk air. Ini berdasarkan apa? Dalil ini. Dalilnya adalah riwayat berikut yang mana sabda Nabi SAW, "Man fattara sha'ima kana lahu 'itqu raqabah li dhunubih." Barang siapa yang memberi makan atau minum kepada orang yang berbuka puasa. Nabi sebut umum. Tak disebut berapa banyak sampai kenyang. Lalu daripada sini menjadi dalil, maka pada waktu itu maksudnya bagi makan walaupun sedikit. Maka pada waktu itu dia akan, sabda Nabi SAW, kana lahu 'itqu raqabah. Dia akan mendapat pahala seolah-olah memerdekakan hamba. Dan yang kedua, diampunkan dosa. Riwayat yang kedua adalah riwayat Baihaqi. Daripada sini datangnya dalil bagi makan sampai kenyang. Lalu bagi makan walaupun sebiji kurma daripada riwayat pertama tadi. Bagi makan sampai kenyang jika mampu daripada riwayat yang kedua. Wa man ashba'a sha'iman, sabda Nabi, kana lahu maghfirah li dhunubi wa saqahu Allahu min haudi syarbah la yazma'u hatta yadkhulal jannah wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a.
Apa sabda Nabi SAW? Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa sampai kenyang. Riwayat kedua ni menyebut sampai kenyang. Maka amalan tersebut akan menjadi sebab dihapuskan dosa. Allah akan memberikan dia kemuliaan dapat minum daripada telaga Nabi SAW. Yang mana sesiapa yang minum daripada telaga Nabi, dia tak akan merasa haus sampailah dia masuk ke syurga. Dan dia akan dapat pahala orang yang dia bagi makan, pahala puasa orang yang dibagi makan itu tanpa mengurangkan sedikit pahala orang tersebut. Lalu daripada sini kita nampak perbezaan. Orang yang bagi makan sampai kenyang, dia dapat pada waktu itu ekstra. Apa yang dia dapat? Dia akan dapat minum daripada telaga Nabi dan dia akan dapat pahala orang yang dibagi makan tu. Lalu kalaulah dia bagi makan 10 orang puasa, maka 10 pahala puasa dia dapat. Dan pahala puasa bukan sedikit. Pahala puasa adalah banyak. Bukannya pahala puasa orang tu dia dengan pahala dia tak diganggu, tapi pahala puasa yang sempurna. Pahala puasa yang sempurna. Maka sebab itu kita azam untuk beri makan kepada orang yang berpuasa. Bagi makan kepada orang. Tapi tak perlulah tanya dengan jiran, Tipah, hari ni kau uzur ke puasa ni? Aku nak bagi makan orang puasa ni. Tak perlulah sampai tanya. Lalu dia pun malu, ya sebenarnya aku hari ni uzur. Lepas tu ataupun tanya dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram taman. Dia kata, Tipah, aku nak hantar makan kat rumah kau ni. Nak bagi makan orang buka puasa. Biasalah aku dah belajar. Tapi kau uzur ke tak, Tipah? Tanya dalam grup. Semua orang tengok je apa jawapan dia. Maka jangan. Bagi je. Kalaulah dia pada waktu itu dia uzur sekalipun, niat kita dah dapat. Maka tak perlu nak sidik. Kau puasa tak hari ni? Aku nampak kau duduk dekat paip kat luar tu macam minum je. Nak bagi makan ni. Tak perlulah sampai tahap itu. Yang penting kita bagi makan kepada orang yang berpuasa. Tak perlu nak selidik waktu tu sampai bagaimana, puasa dia cukup tak, dia tadi puasa berapa lama, betul ke dia tak buat apa-apa perkara yang menghilangkan pahala puasa. Tidak, kita bagi je makan orang yang berbuka puasa. Sebab Nabi suruh bagi makan, Nabi tak suruh selidik dia puasa ke tidak. Yang penting kita bagi makan kepada orang yang berbuka puasa, jiran ke, ataupun kalau kita ada banyak masa, kita jalan-jalan naik kereta, naik motor, tengok siapa yang kita boleh bagi sahaja. Bagi sahaja. Moga-moga kita mendapat pahala tersebut. Okey. Apa lagi yang kita nak baca ni? Sebab itu kata penulis buku, dianjurkan bagi seseorang yang memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa, maka hendaklah dia juga ikut makan bersama. Ini kalaulah contohnya diajak datang rumah. Janganlah pula nak amalkan ni dia masuk rumah jiran dia. Tipah, aku dah bawa dah makanan ni. Jom makan sekali. Aku belajar dengan ustaz ni. Dia kata muka surat 79 makan sekali. Masuk kat rumah jiran. Padahal jiran tu pun, dah kenapa jiran aku ni tak pernah ikut ajaran sesat mana. Sebelum ikut kelas marhaban Ramadan ni okey je tahun lepas Ramadan. Tahun ni siap masuk rumah lagi. Ini kalau kita jemput tetamu datang rumah kita, ataupun kita bagi makan pada institusi anak yatim ataupun tahfiz, dan kita minta izin yang kita nak masuk makan sekali, supaya kita tak adalah nampak superior sebab kita bagi, mereka ni inferior sebab mereka terima. Tak, kita ni sama, makan sekali. Dianjurkan begitu. Bukanlah maksudnya masuk ke dalam rumah jiran, masuk ke dalam rumah orang semata-mata nak ikut ini. Maka sebab itu kata penulis buku, kena makan bersama dengan orang yang kita ajak makan. Kerana hal ini menunjukkan sifat tawaduk dan lebih menggembira, menyenangkan hati orang yang dapat makanan tadi. Maka ini adalah yang kita belajar pada hari ini. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah supaya kalau kita ajak orang datang makan, kita makan sekali. Janganlah pada waktu tu kita ajak orang makan datang rumah. Okey, jom datang rumah aku, ada makan ni. Setiap hari aku jamu orang makan. Yelah, aku nak amalkan hadis Nabi. Tapi dia tak makan sekali, dia makan kat hotel. Dia makan yang buffet RM200 satu kepala, dia makan sana. Yang tetamu nak bagi makan ni, dia bagi makan kat rumah dia. Walaupun rumah dia, tapi tak makan sekali. Makan sekali.
Okey, bagi seseorang yang telah berbuka di tempat orang lain, contohnya dia buka tempat lain, tetamu contohnya, maka pada waktu itu apa yang dia patut buat? Maka disunnahkan baginya untuk mendoakan pemilik rumah. Orang tu dah bagi makan, ya, orang tu dapat pahala, semua Nabi dah janji. Tetapi pada waktu itu doakanlah dia. Apakah doa yang digalakkan? Maka ada di sini, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah al-akhyar wa aftara indakumus saimun. Apakah terjemahannya? Telah makan dengan makananmu golongan yang berlaku baik, abrar, orang baik, dan telah mendoakan kamu, berselawat malaikat maksudnya mendoakan, dan semoga malaikat berselawat maksudnya mendoakan untukmu, dan telah berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa, kita doakan untuk mereka. Lalu ini sunnah yang ketiga, beri makan orang yang berbuka puasa. Yang keempat, mandi daripada janabah sebelum fajar, hukumnya sunat. Lalu kalaulah pada waktu itu tak sempat mandi, sebelum fajar, contohnya dia buat bersetubuh itu ataupun projek itu, dia buat projek tu hujung-hujung. Lalu contohnya dia buat 5 suku baru dia buat. 5 suku dia buat sampai 5.45, dia bersetubuh, dia bersama dengan isteri dia, 5.45 baru makan sahur. Tak sempat nak mandi. Lalu adakah boleh mandi selepas daripada masuknya waktu subuh? Boleh, tak ada masalah. Cuma sunat mandi wajib sebelum daripada subuh. Iaitu dengan tujuan agar dapat menunaikan ibadah puasa dalam keadaan suci. Dan jika tidak mandi sebelum subuh, maka hukum puasanya tak sah, tak ada masalah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apakah dalil orang yang mana belum mandi puasanya adalah sah? Dalilnya adalah riwayat Ummul Mukminin, bahawa Ummul Mukminin dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajar wa huwa junub min ahli thumma yaghtasil wa yasum. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada waktu fajar. Waktu fajar datang kepada baginda, sedangkan baginda dalam keadaan janabah, mandi wajib daripada hubungan badan dengan isterinya. Lalu bila dah masuk fajar, barulah Nabi mandi dan Nabi teruskan puasa. Hadis riwayat Bukhari. Lalu itu dalilnya. So ini soalan biasa, boleh ke tak mandi wajib lepas subuh? Jawapannya boleh, dan itu tidak membatalkan puasa. Sedangkan menurut pendapat Sayyiduna Abu Hurairah, hukum mandi daripada janabah sebelum fajar adalah wajib. Namun ini tidak diberikan fatwa padanya. Lalu apakah dalil Abu Hurairah? Sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man asbaha junuban fala saumalah. Barang siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan junub, maka tiada baginya puasa. Lalu itu adalah dalil Abu Hurairah, namun ianya tidak diambil kira kerana perbuatan Nabi SAW menunjukkan pada waktu itu datangnya fajar, Nabi belum mandi, lalu Nabi mandi dan kemudian Nabi teruskan puasa. Lalu ini adalah yang keempat, sunnah. Sunnah yang kelima, solat tarawih setiap malam. Bukan malam pertama je sahabat-sahabat. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Maka mohon jasa baik sahabat sharekan, kongsikan. Lalu sunnah yang kelima adalah tarawih setiap malam. Secara rutin setiap malam untuk kita melakukan tarawih. Kenapa? Sebab Nabi SAW menyebut itu adalah sebab pengampunan. Sabda Nabi SAW, man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri malam pada bulan Ramadan dalam keadaan iman, dia percaya, wahtisaba, dan dia berharap, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan berdiri malam pada bulan Ramadan adalah solat tarawih. Kerana itu satu-satunya solat yang hanya ada pada bulan Ramadan. Sebab itulah dinisbahkan pada waktu itu qama, qiyam itu dengan Ramadan. Man qama Ramadana, menunjukkan bahawa hubungan solat itu dengan Ramadan. Lalu apakah solat malam pada bulan Ramadan yang hanya khas dengan bulan Ramadan? Itulah solat tarawih. Yang keenam, melaksanakan solat witir secara istiqamah. Jangan tinggalkan solat witir. Jumlah solat witir berapa? Paling sedikit adalah 1 rakaat. Dan yang paling banyak dalam mazhab Syafi'i, kita dah belajar riwayatnya dalam Syama'il Muhammadiyah, adalah sebanyak 11 rakaat. Okey, sekarang ni timbul soalan yang paling banyak.
tentang orang yang dah solat witir selepas tarawih dengan imam, malam tu dia nak buat apa? Adakah dia kena batalkan witir, dia buat 1 rakaat ataupun bagaimana? Maka dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang telah solat witir 3 rakaat pada permulaan malam dengan imam, lepas tarawih dia solat, maka boleh baginya untuk menambah solat witir pada waktu tahajud. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab itu sangat penting untuk kita tahu jumlah maksima witir apa. Lalu jumlah maksima witir adalah 11 rakaat. Lalu adakah kena batalkan dahulu witir, buat 1 lagi rakaat supaya 3 bila tambah 1 jadi 4? Adakah kena macam tu? Bagaimana cara solatnya? Maka solat sunat witir adalah dimulai daripada setelah menunaikan solat isyak. Itu dia punya point dia. Kalaulah tak solat isyak, tak boleh solat witir walaupun dah masuk waktu isyak. Meskipun dengan cara jamak takdim, ya boleh solat witir. Contohnya saya musafir, saya solat isyak pada waktu maghrib jamak takdim. Sekarang ini belum lagi masuk waktu isyak. Lalu boleh tak saya solat witir pada waktu maghrib? Jawapannya boleh, sebab saya dah buat isyak. Waktu solat witir bukanlah terikat dengan isyak, waktu isyak, tetapi terikat dengan perbuatan menunaikan solat isyak. Lalu sebab itu, kalaulah seseorang tu dah masuk isyak dah, tapi dia tak solat isyak lagi, boleh tak dia solat witir? Tak boleh. Lalu sebab itu kata para ulama mazhab Syafi'i, bila seseorang itu dah buat solat isyak melalui cara jamak takdim, maka dia boleh solat witir walaupun pada waktu maghrib. Okey, bilakah berakhirnya waktu witir? Ketika mana masuknya waktu subuh. Dan bagi yang belum melaksanakan solat sunat witir sampai masuknya waktu subuh, maka disunatkan untuk qada, kerana sunat witir ini adalah sunat yang ditekankan oleh Nabi SAW. Okey, lalu bagaimana dia nak buat witirnya? Maka kata para ulama, tambah 2 rakaat. Contoh dia dah solat 3 rakaat. Kadang-kadang orang tak nak solat dengan imam pada waktu malam. Tak nak. Dia takut nanti dia tak boleh solat witir bila penghujung malam. Maka kata para ulama mazhab Syafi'i, apa susah? Solat sunat witir tu kan 11 rakaat. Lalu ketika mana pada waktu itu dia dah solat 3, maka ketika mana nak solat malam, tak perlu nak batalkan witir 3 rakaat tadi dengan 1 rakaat. Maka bagaimana dia buat? Maka bila nak solat malam, tambah lagi 2 rakaat, terus solat 2, maka jadi 5. Kalau dia nak tambah lagi 2, jadi 7. Dia nak tambah lagi 2, jadi 9. Dia nak tambah lagi 2, jadi 11. Kerana maksimum witir adalah 11. Tak perlu nak batalkan witir dan sebagainya, buat lagi 1 rakaat, tak perlu. Tidak perlu seperti itu. Okey. Kemudian dianjurkan untuk membaca kunut pada rakaat terakhir witir pada 16 Ramadan ke atas, ada dalilnya. Dan sunat witir dilakukan secara berjemaah, lagi-lagi pada bulan Ramadan. Yang ke-7, memperbanyakkan membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya. Seperti mana salafus salih berkata, artinya muka surat 82, jika aku hanya membaca surah Zalzalah pendek tetapi dengan penuh tadabbur, begitu juga surah Al-Waqi'ah, lebih aku suka daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tadabbur dan makna. Namun kalaulah seseorang tu dia baca pada bulan Ramadan penuh Al-Quran, tak ada masalah. Okey, membacanya dengan menggunakan Al-Quran lebih utama, baca tengok, daripada membaca hafalan. Kenapa? Sebab bila dia tengok, matanya pun mendapat pahala. Okey, kerana melihat Al-Quran termasuk dalam kategori ibadah, kecuali jika dia lebih khusyuk bila pada waktu itu baca melalui hafalan, maka silakan. Kat sini pentingnya untuk saya berikan sedikit peringatan untuk saya. Kadang-kala ada orang yang bila dia belajar bab ni, pada waktu itu dia pergi jumpa dengan grup-grup tadarus surah dia. Ini semua salah, tak bagus ni. Kenapa nak buat tadarus khatam 30 juz? Tadabbur yang paling penting. Ini masalah. Apabila kita belajar benda itu adalah sunat, maka semuanya adalah boleh. Lalu Nabi pun ada bertadarus dengan Jibril. Adakah kita nak kata itu salah? Kenapa Nabi bertadarus dengan Jibril? Kenapa tak tadabbur? Maka kadang-kala manusia cepat untuk menyalahkan orang lain. Dia sendiri buat tak buat tu benda kedua. Kadang-kala dia sendiri menyalahkan. Tak payah baca banyak-banyak 30 juz ni, tak payah. Sebab yang pentingnya tadabbur. Semuanya bagus. Tadabbur pun bagus. Baca 30 juz pun bagus. Ataupun lebih, semuanya bagus.
Lalu sebab itu jangan pula bila kita baca nombor 7 ni, kita pada waktu itu batalkan grup-grup tadarus. Tak buat tadarus dah, tak nak baca. Apa faedahnya baca? Yang penting tadabbur. Tidak, semuanya adalah bagus. Kalau kita mampu buat semua, buat semua. Kalau kita tak mampu, jangan menjadi penyebab orang tinggalkan amalan. Jangan menjadi penyebab orang tinggalkan amalan. Sebab perbincangannya hanya daripada sudut afdal ataupun tak afdal. Maka kena berhati-hati dengan kadangkala apa yang kita kata. Okey, yang ke-8, memperbanyakkan amalan salih. Yang ni kita sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat yang bersama, kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Pada petang ini jam 2.45 saya akan khatamkan kitab Syama'il. Kepada sahabat yang biasa join Syama'il, maka jemput bersama. Kita akan khatamkan Syama'il pada petang ini jam 2.45. Mudah-mudahan adanya manfaat daripada pertemuan kita. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi jam 2.45 nanti dalam perkongsian akhir Syama'il Muhammadiyah. Dan kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian buku Marhaban Ya Ramadan, dan esok pun ada daurah bicara puasa, maka boleh boleh tekan pada nombor Vital Book yang ada 0133032317, boleh maklumkan di situ. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua di atas segala perhatian yang telah diberikan.